Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, seluruh pengurusi, imam-imam, bilal-bilal, JK-JK, hadirin dan hadirat semua yang sudi bersama-sama dengan kita walaupun dah lewat malam kan. Dah lepas isyak. Jarang-jarang kita buat forum lepas isyak. Selalunya buat forum lepas maghrib. Tadi sampai sahabat saya bagi tahu saya, Brother Fadli, ini adalah forum selepas isyak. Saya cakap betul tak? Betul. Cakap betul. InsyaAllah. Dan kami sebenarnya baru sampai daripada Kuala Lumpur, bagi diri saya lah, dan dua sahabat saya ni, kami dalam perjalanan ke sini kami ambil mereka daripada Penang. Alright, so insyaAllah seperti yang dikatakan oleh pengurusi majlis pada malam ini tadi itu, disebutkan tentang kami nak membuat satu forum berkenaan dengan tajuk daripada kegelapan kepada cahaya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di sini bukan semuanya lahir Islam kan? Betul kan? Alhamdulillah. Tetapi dua insan di sebelah saya ni, mereka bukan lahir daripada keluarga Islam. Dan kadang-kadang yang kita tahu mereka adalah mu'alaf lah. Dan sering kali sebab saya ni selalu duduk dengan mu'alaf, selalu juga ada orang ibu kepada saya mu'alaf juga. Itu realiti je lah. Jadi ada orang tegur saya siapa di luar, Fadli ni pun, Ustaz Fadli ni pun mu'alaf juga ke? Jadi saya kan, Masya Allah. So Alhamdulillah, tapi saya merupakan juga seorang yang berhijrah daripada orang kata tu kegelapan kepada cahaya juga lah. Tapi bukanlah seorang yang datang dari keluarga Islam. Mungkin cerita saya panjang, lain kali ada peluang saya boleh kongsikan lah. Alright, so masa kita tahu bahawa saya dan sahabat-sahabat saya ni, kami berterlibat dengan kerja-kerja dakwah kepada orang bukan Islam. Dan biasanya, kalau tentang topik mu'alaf dan dakwah kepada orang bukan Islam ni, jarang-jarang lagi sekali orang kata tu dengar, ataupun orang nak ambil tahu, ataupun orang nak mengambil kisah. Sayangnya umat kita, umat Islam kita pada hari ini, mana-mana you pergi, kalau misalkan ada dengan mu'alaf tu, okey, Alhamdulillah, itu saja. Tetapi untuk membantu, membimbing, mendidik mu'alaf tu, sayang sekali kadang-kadang mu'alaf datang masjid, bukan dibimbing, malah dihalau keluar. Sebahagian lah. Ada sahabat-sahabat yang kena dekat tempat-tempat lain. Di sini Alhamdulillah lah tak ada kan dekat ni. Jadi daripada hari ini insyaAllah mudah-mudahan daripada perkongsian daripada dua sahabat saya ini, iaitu Brother Daniel dan juga Brother Kor, kita akan mengambil sesuatu, orang kata tu, orang kita boleh ambil satu pengajaran insyaAllah. Sebenarnya mereka masuk Islam ini bukanlah sesuatu perkara yang begitu mudah bagi mereka. Bukan. Malah ini satu penghijrahan tau. Dia maksudnya kalau you pindah agama ni, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita ambil contoh saja, ambil contoh. Bayangkan anak tuan-tuan ataupun adik ke ahli keluarga tiba-tiba balik cakap dia nak pindah agama. Agak-agak apa berlaku? Saya rasa rumah tak ada di rumah kot. Betul tak? Bayangkan mereka ni pun melalui fasa begitu juga. Sebab bukan mudah untuk ahli keluarga untuk terima, betul tak? Terutamanya apabila mereka pindah agama lah. Jadi insyaAllah hari ini bukan saya yang nak berceramah. Saya selaku moderator insyaAllah, saya nak terus pergi kepada kedua ahli panel kita insyaAllah. Kita akan mulakan daripada sahabat kita, iaitu Daniel Ban Chingkai. Alright, satu kelebihan bahasa sahabat saya ni, iaitu beliau ni walaupun dia bila kenal Islam, dia tak terus masuk Islam. Tak terus masuk Islam, tetapi dia belajar Islam. Kalau tuan-tuan dan perempuan kat sini, bayangkan kan, waktu dia mula-mula belajar Islam tu, setiap minggu dia datang 3 kali ke KL. Semata-mata untuk apa tau? Untuk datang hadir ke kelas saudara baru yang diajar oleh Brother Lim Dwi Sun. Petang dia gerak, malam dia balik. 3 kali seminggu. Sanggup tak kita pergi belajar agama? Daripada Kedah pergi tak ada jawab, pergi Penang, 1 minggu 3 kali. Sanggup tak? Dia daripada Penang pergi ke KL. Dia buat itu istiqomah untuk 1 tahun. Istiqomah tau. Kalau ada khusus tambahan, kadang-kadang Sabtu Ahad pun dia datang. Jadi tambahlah lagi 4 hari. Boleh bayangkan lah begitu. Masya-Allah. Jadi hari ini kita nak dengar apa sebenarnya sahabat Daniel kita ni yang buat anda ni begitu bersemangat sekali nak mempelajari Islam. Dan kenapa orang kata tu, bila you baru saja kenal tahu bahasa Islam, you tak terus masuk Islam. Apa yang buat you rasa nak begitu, orang kata tu, sanggup korbankan masa begitu banyak untuk mempelajari dulu? Silakan. Halo, Ini klik saja. Kamera.
Boleh? Baik. Baik. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nama saya Daniel Ban. Bukan roti ban tau. Itu line punya ban, saya pun line punya ban. Itu ban BUN, saya punya ban BAN. Saya pokok ban lah. Itu roti ban, lain macam cerita. Okey. Yang saya berasal dari Pulau Pinang, yang tak pandai cakap bahasa Melayu. So nanti tuan-tuan kalau jika tak faham, tuan-tuan buat faham-faham lah, ataupun angguk-angguk lah, bagi saya macam hebat sikit kan. Okey, tak apa. So saya baru masuk Islam tahun 2018. Kalau kira sampai hari ini ada 3 tahun lebih lah. So saya adalah seorang ahli usaha, ahli perniagaan dalam bidang advertising. Contoh macam printing lah, print banner, light box, macam papan tanda kan, dan lain-lain lah. So ini sikit latar belakang saya. So okey, macam mana dan bagaimana sebelum saya mengenali Islam dan apa konsepsi terhadap dalam agama Islam. So okey, cerita begini. Ibu bapa saya lebih kepada free thinker. Mereka tak ikut apa-apa agama secara rasmi, melainkan dengar kawan-kawan kata Tuhan ini lebih berkesan, makalah mereka baru jemput Tuhan ke rumah untuk sembah. So di rumah kami ada sembah Tian Kong, Tuhan Langit, dengan Ti Chu Kong, dengan Tuhan Tanah, dengan Pai Chu Sian. Maksudnya di sini Pai Chu Sian maksud sembah nenek moyang. Inilah kepercayaan keluarga saya. So okey, dan sejak kecil sampai besar I tak sembah apa-apa. Mungkin ibu bapa saya tak ajar. Bukan kurang ajar tau sini. Maksudnya ibu bapa bagi saya untuk bebas untuk pilih kan. So kita sentiasa ada di rumah, kita sembah tadi sempat Tian Kong, Tua Pe Kong, lagi 7 Kong, Surah Tanah kan. Saudara cakap kan? Alamak, sudah tua. Okey, so sampai mana? Tadi sampai mana? You cakap pasal Tuhan tu kan, atau Tuhan you sembah yang mak ayah you tidak mengajar, menghalang untuk menyembah apa-apa agama. Dan selalu kita sembah itu Tuhan pakai sembah macam buah-buahan, macam bagi cucuk jorok, bakar jorok, dengan mungkin bagi teh kan, sikit macam tu. So inilah sebelum I faham agama Islam lah. So selepas itu saya tak faham apa itu agama Islam kan. Walaupun I mempunyai ramai kawan-kawan Melayu, tapi cuma I tahu mereka adalah bangsa Melayu dan apa kepercayaan mereka dan apa sebab saya langsung kita tahu. Tapi ada satu perkara buat saya macam tak dapat terfikir-fikir. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan saya kan, walaupun mereka pendapatan walaupun sikit, tapi mereka semasa boleh mempunyai ramai anak. Tapi saya cari duit gila-gila pun, pagi, petang sampai malam, I pun tak boleh mempunyai ramai anak semacam mereka. Dan I nampak mereka macam hidup macam gembira, dan mungkin dalam kehidupan mereka syukur kan. Mungkin ini orang kata berkat kan. So
Dan satu I amat tertarik dalam budaya Melayu ini adalah salaman. Maksudnya ibu bapa kan, anak-anak jumpa ibu bapa mesti ada cium tangan kan, ada peluk-peluk kan. Tapi ini bukan budaya saya lah, budaya Cina lah. Saya tak pernah peluk ibu bapa saya pernah sekali pun. Tak pernah, sebab bukan budaya kita. Tapi I amat bertarik budaya ini sebab nampak begitu cantik kan. Sebab ini macam boleh hubungi rapat dengan ibu bapa, mesra kan. So tapi inilah saya kenal Melayu Islam tapi bukan agama Islam. So bagaimana I boleh tertarik daripada agama Islam, iaitu seperti biasa I balik kilang, I mesti sembah Tuhan dululah kan, sembah Tuhan, habis itu bakar jorok kan. Tetapi saya bakar jorok bukan biasa-biasa orang Cina bakarnya lah, sentiasa secara umum mereka bakar mesti 3 batang, tetapi I bakar 9 batang lebih lah kan. So semasa saya bakar, mereka staf Islam saya mesti keluar dari kilang, mesti kilang kan, mungkin berasap dan mungkin berbau kan. So apa buktinya saya bakar 9 batang, tengok saya punya mata pun sudah tahu sebab apa. Sepek mah, sebab asam mah kan. So sebenarnya habis itu I pun terpaksa lari keluar kilang lah kan. So I keluar kilang, so I pun seperti biasa I bakar kertas lah, I bakar kertas. So di kertas ini dimasuk macam konon macam duit langit lah kan, kita bakar itu kertas kan. So sebab dulu I tak sembah Tuhan kan, dulu I tak sembah Tuhan. Bila saya start sembah Tuhan, selepas I kahwin dengan I punya isteri, dan I punya isteri, keluarga isteri saya memang amat kuat agama Tao. Mereka ada agama Tao. Tahu tak tahu? Bukan tahu tak tahu lah, agama Taois lah kan, sebenarnya cerita Taois. So bakar kertas itu memang biasa, memang biasa. Dan kita bakar itu macam seumpamanya kita bakar itu duit bagi Tuhan, nanti Tuhan akan transfer ke ataupun bank in ke ataupun apa-apalah bagi kita lah. Maksud kita Islam di sini adalah rezeki lah maksudnya kan. So I pun seperti biasa bakar, habis itu tiba-tiba I punya staff yang Islam itu dia lari main tanya saya. Dia cakap bos, I boleh tanya you soalan lah? I cakap boleh. Dia tanya you bakar ini untuk apa? Saya pun cakap saya pun yakin lah kan, ini bakar bagi Tuhan lah kan. Lepas itu staff Islam lagi tanya saya. Dia cakap bos, itu duit lah, you perlu ke ataupun Tuhan perlu? Oh, masa itu I jam. Sebab I selama ini I cuma ikut-ikutan saja kan. Sebab I tengok orang bakar, I pun bakar kan. So kita ikutan saja, apa sebenar kita tak tahu. So dia pun tanya semasa itu, I pun terfikir pula, betul juga ya tak dia kan. Sebab sebenarnya itu duit kita yang perlu. Sebab lagi pun dia pun jawab lah kan. Dia pun tanya, bukankah Tuhan itu maha berkuasa dan maha besar kan, tidak bergantung apa-apa kan. So sebaliknya kita bergantung dengan udara, dengan makanan, dengan udara dan sebagainya. Masa itu I pun akidah I pun goyang lah kan. So aku fikir betul ke agama saya ini kan, selama I amalkan betul ke. Okey, tak apalah. So I pun pergi kaji agama saya sendiri dengan agama lain kan. So I pun start pergi cari share saya lah, share first punya share lah. So first punya share adalah Google
Biasalah kita pergi Google kan, Google cari kan, tapi tidak meyakinkan I. Mungkin I kurang faham kot kan. So selepas tu I punya staff yang Islam itu, dia angkat telefon keluar, habis itu dia tunjuk satu gambar bagi saya tengok. I tengok lah, ini Cina mah kan, dia Cina mah, matamu sama rasa dia belum main kot. Belum main. Alhamdulillah. Tengok sama tu kan, Cina boleh pi kan, aku fikirlah masa itu kan, sebab konsepsi Islam mesti Melayu saja, taklah lain bangsa lah. Tapi dia tengok Cina kan, sama matamu sama sepek kan, rasa dia dah main okey lah. Tengok brother Lim Joy Sun kan. Habis itu staff saya dia kata, jikalau you nak tahu apa itu Islam, you call dia kan. So berapa minit? 10 minit. 1 minit lagi. Okay. So I buat keputusan untuk call Badalim lah. So I call Badalim. Badalim katalah, okay, you datang ke Kuala Lumpur IDT Wangsa Maju kan. So aku fikirlah orang asam betul, sebab saya nak masuk Islam sepatutnya you kena jumpa I kan, tapi I kena pergi sampai KL jumpa you. I pun fikir tak apalah kan, sebab I teringin sangat tahu apa itu agama Islam, apa itu Islam. Saya teringin sangat, tak apalah I buat keputusan. So I bergerak ke Kuala Lumpur. So I sampai Kuala Lumpur, tuan-tuan you tahu apa Badalim kata dengan saya? Nak ada tak nak? Nak kan? Nak tunggu sebentar lagi. Saya pas bagi moderator. Okey, terima kasih saudara Daniel atas pengungsian beliau. Masya-Allah. Dia daripada peringkat awal tu kalau kita dengar, kebanyakan mungkin boleh setuju tak kalau saya katakan bahawa di kalangan orang Islam kita pun ada yang mengamalkan Islam sehanya ikut-ikutan. Setuju tak? Ataupun mungkin mereka menganggap agama ini adalah warisan saja. Mak ayah kita Islam, nenek moyang kita Islam, betul tak? Jadi daripada segi amalkan pun, orang yang bukan Islam pun kebanyakan macam gitu juga. Maksudnya mereka hanya ikut-ikutan mak ayah mereka buat, contohnya menyembah Tuhan ini menggunakan colok dan lain-lain seperti dia katakan tadi, mereka hanya ikut-ikutan saja juga. Jadi sebenarnya kalau kita dengar cerita Daniel ni, ini baru part 1 dia cakap tadi, nanti selepas ini nak tahu apa Brother Lim cakap dengan dia. Wah, dia kasih suspense sikit Masya-Allah. Jadi nanti kita akan balik kepada saudara Daniel untuk pusingan kedua. Okey, kita nak kembali kepada saudara Daniel tadi. Mungkin tadi Daniel dah ceritakan bagaimana dia itu mula berkesempatan untuk berjumpa dengan orang yang telah pun dikenalkan oleh staff dia. Ingat tak tadi? Staff dia yang mengatakan, you pergilah jumpa orang ni, iaitu Brother Lim Joy Sun lah. Jadi kita nak dengar pula sambungan cerita you daripada apa yang Brother Lim cakap dekat you. Silakan. Baik, bismillah. Kita sambung balik Okey. So lepas tu I call Badalim, dan Badalim panggil I pergi ke Kuala Lumpur jumpa dia kan. So I pun tadi huraikan kan, mungkin I pun fikirlah mungkin Badalim dia, sebab I call dia masuk masa puasa Ramadan, tak silap saya di puasa Ramadan. Mungkin Badalim dia ada banyak program-program semasa di bulan Ramadan. So dia kalau nak cepat, dia panggil I pergi jumpa dia lah kan. So tak apalah, so I pergi jumpa dia. So yang tertarik, Badalim kata apa itu tentang Islam kepada saya amat ringkas, amat murah dan amat meyakinkan saya. Mudah, sorry. Bukan murah, mudah. So dia amat mudah dan ringkas dan meyakinkan saya. So dia kata kalau mau nak sebut tentang agama Islam, paling penting bukan sembah Tuhan dulu. So aku fikir,
bukan sembah Tuhan dulu. So Madin kata yang paling penting nak membezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan dulu, kan? So sebab di luar ada penganut agama lain yang penganut mereka akan mengajak sembah dan buat baik saja. Di dalam agama Islam dia baik itu tak cukup, dia kena betul. Dia bukan baik saja, dia kena betul. So I fikir, wow, Nabi itu dia menterang dengan saya. Dia kata, dia tanya saya, Tuhan itu kekal tak? Kekal abadi ke? Fitrah saya kata kekal. Ciptaan tak kekal. Lagipun dia mau tanya, Tuhan itu berikat jipsin dan ruang dan masa. Fitrah saya kata tidak. Ciptaan terikat. Lagipun dia tanya, Tuhan itu bergantung apa-apa untuk hidup? Fitrah saya kata tidak. Ciptaan terikat. So inilah dia buat saya yakin. Akhirnya saya pun buat keputusan untuk masuk Islam, kan? So dan selepas saya masuk Islam, memang ada banyak cabaran-cabaran di dalam keluarga saya. So sebab masa itu ibu bapa saya tak tahu saya masuk Islam, tetapi masa itu saya sudah ada kerja sendiri, boleh dapat pendapat sendiri, ada kereta sendiri, ada rumah sendiri. Habis itu aku fikir tak apalah, saya buat keputusan bagi mak dengan ibu bapa, taulah saya masuk Islam lah. Masa itu saya kena berhadap agung mesyuarat. Maksudnya satu orang lawan 10 orang. Maksudnya keluarga saya lah, sebab mereka akan bertentang habis-habisan, kan? Lepas tu ibu bapa saya pun dia pun tak cuba untuk menghalang saya masuk Islam lah. Tetapi masa itu aku fikir saya sudah masuk Islam, cuma saya nak sebagai anak saya cuma nak hormati untuk bagi ibu bapa tahu, kan. So dan macam-macam lah. Lagipun satu lagi cabaran amat besar kepada saya itu adalah saya punya bahasa Melayu ada limit, tapi I punya Hokkien no limit. Itu memang I punya cabaran lah. Sebab I punya bahasa Melayu tak bagus, kan, tapi you panggil I cakap Hokkien, itu low limit lah. Number second adalah isu nama saya. Sebab I kalau nak tukar nama, I kekalkan I punya Chinese name lah sebagai nama Islam. Jikalau I kena tukar nama, mungkin I tak jadi masuk Islam. Sebab orang Cina ni dia memang pentingkan nama. So lepas tu I pun tanya Brother Lim, saya boleh kekalkan nama saya Cina sebagai nama Islam? Brother Lim kata boleh. Maksudnya I pun kekal lah. So lagipun satu cabaran, sebab I kena sentiasa pergi ke Kuala Lumpur IDD Center. Semasa itu rasa Penang belum lagi ke cawangan Pulau Pinang, belum lagi ada cawangan Pulau Pinang. So I terpaksa ulang alik macam pada Fadli katanya, I seminggu kalau itu wajibnya seminggu 2 kali ya. Kalau masuk sunat-sunatnya semua, mungkin itu kadang-kadang Sabtu pun ada, Ahad pun ada. Sunat itu maksudnya ada kursus-kursus khas lah. So I pun selalu I pun pergi alik lah. Dengan I sudah mengambil diploma asal Islam dengan Madekor. Kita pun pergi balik sepanjang 6 bulan. Dan selain daripada kita 2 orang sahabat, dengan ada 3 sahabat lagi, satu kereta kita ada 5 orang. Selalu kita bertolak petang pukul 3 petang sampai sana. InsyaAllah sampai sana pun lebih kurang maghrib. So kelas pun start 8.30 atau 8. So habis kelas lebih 10 lebih
kita tulis kadang-kadang pun tak makan tu sebab tak sempat. Kita terus balik ke Pulau Pinang. So balik ke Pulau Pinang, sampai Pulau Pinang pun I hantar mereka semua. Last I balik pun subuh lah. So I pun boleh sambil subuh, solat subuh lah. Yang itu. So di sini saya amat terima kasih kepada Badrim dengan staff saya. Mereka akan membantu saya masuk Islam. Di sini semoga Allah berbalas sepenuhnya kepada beliau berdua. So nampak tak? Kalau kita boleh mencontohi staff saya, kan baik kan? Dia menyampaikan Islam kepada saya ikut kemampuan dia. Dia bukan buka Quran inilah ini, bukan. Dia cuma tanya soalan saja. Kan? Soalan saja, sebab hidayah milik Allah. Kan? Sebab dia punya tanggungjawab, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan. Kan? So dia cuma tanya soalannya dia, tapi dia boleh buat saya memeluk agama Islam. Kan? Sahabat-sahabat, you fikirlah kan, jikalau saya buat apa kebaikan, pahala akan dia dapat juga. Kan? Kan baik? Dia punya pahala memang banyak. I buat apa kebaikan, dia punya pahala memang ada. So itulah that's why kita menyampaikan Islam ikut kemampuan kita lah kan. So itulah kita saya sampai sini kot. Time sudah masak. Oh sudah masak. So ringkas macam itulah. So I harap-harap kita boleh menyampaikan. So tak silap Sabtu ini di IDT Pulau Pinang kita ada khusus bimbing mualaf. So I rasa tuan-tuan dan puan-puan, jikalau Sabtu ini ada itu masuk ada percuma. So bila tuan-tuan dan puan-puan ada masa, datanglah ke IDT Pulau Pinang. Kalau start pergi Penang, sekejap aja zoom sampai dah kan. Kita Kuala Lumpur dahsyat, bukan zoom saja, zoom tak sampainya. Kalau Allah start ke Pulau Pinang, rasa tak sampai 1 jam ke kan, zoom dia sampai dah insyaAllah. So kalau tuan-tuan puan-puan ada berminat, nanti kita akan maklumkan dengan masa dan kalau nak lokasi kita boleh hantar lah. Dan insyaAllah lah. Sekian, terima kasih. So terima kasih kepada Tuan Manjis dengan pengurusi jemput saya, walaupun saya punya bahasa memang ada limit kan. So terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia awal-awal suara closing boleh nampak awal-awal terus closing belum kasih closing. Okey, masya-Allah. Okey, so alhamdulillah kita dengar jugalah cerita daripada beliau. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan poin yang terakhir tu. Dia kata bahawa bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kita ni lebih kurang 3 tahun yang lepas atau hampir 3 tahun lebih yang lepas ni, dia seorang yang menyembah berhala. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tu, atas usaha pekerja dia yang bukanlah orang kata tu buat dakwah seperti nak kena hafal ayat-ayat Bible ke ayat-ayat kitab lain, nak membuktikan Quran. Sebenarnya cara metodologi yang begitu mudah. Tanyakan dalam berbentuk soalan merupakan satu dakwah juga. Dan alhamdulillah sahabat kita masuk Islam. Dan sekarang dia ini selaku pengurus cawangan IDT di Penang. Cawangan jaga mualaf, cawangan ajar orang macam mana nak buat dakwah. Bayangkan, so orang yang 3-4 tahun yang lalu tak kenal Islam, Allah Akbar, dan dia ada diploma. Sahabat saya ni di sebelah pun ada diploma asas ataupun diploma pengajian Islam. Bayangkan tu, Masya Allah, hebat tak?